Siapa sangka kita tengok seseorang ni dalam sosial media, seorang bapa yang sangat-sangat penyayang, suka layan bini dengan anak-anak dia. Tapi tiba-tiba dia sanggup membunuh bini dan anak-anak dia sendiri. Ini merupakan kisah pembunuhan yang cukup popular dah, yang berlaku pada tahun 2018 yang membabitkan seorang lelaki, iaitu seorang ayah yang bernama Chris Ward. Suspek ni dia sudah berkeluarga dan dia mempunyai isteri yang cantik lah bernama Shannon. Dia orang ada 2 anak bernama Bella dan Celeste. Dia orang ni umur orang 2 ke 4 tahun macam tu lah, kecil lagi. Pada mulanya keluarga dia orang ni sangat-sangatlah bahagia dan isteri dia ni, Shannon ni, seumur lah. Dia upload video laki dia main dengan anak-anak dia dekat social media. Tapi kebahagiaan dia orang ni tak bertahan lama, yang mana rupa-rupanya si Chris ni dia ada menyimpan seorang perempuan simpanan. Kiranya dia berlaku curang lah terhadap bini dia. Tapi bini dia ni tak tahu. Walaupun dia tak tahu, dia rasalah yang laki dia start dingin dengan dia. Dulu laki dia ni berisilah sikit, tapi perempuan tu perasan lah yang laki ni dia start jaga badan, start jaga pemakanan, pergi gym, tak tahu sebab apa. Tapi sebagai perempuan kita tahulah kita ada naluri tu. Naluri yang mana kita rasa laki aku ni ada orang lain. Shannon ni, bini dia ni rasa macam dia rasa nak give up, tapi dia pilih keputusan untuk dia pergi balik kampung untuk tenangkan diri dia lah. So setelah beberapa hari dia balik ke kampung dan dia pulanglah semula ke rumah dia tu. Malam tu kawan dia ambil lah dia untuk hantarkan ke rumah dia. Around 2-3 pagi macam tu dia sampailah ke rumah, dan pada waktu tu lah berlakunya kejadian yang tidak diingini kepada Shannon. Dikatakan pada malam tersebut Shannon dengan laki dia ni telah bertengkar sedikit tentang masalah rumah tangga ni lah. Pada keesokan harinya, kawan yang hantar dia malam tadi, Nicole nama dia, dia call Shannon ni tak angkat-angkat. Dia risau lah kan, sebab si kawan dia ni tahu yang dia orang ni ada masalah keluarga. Dia tahulah suami kawan dia tu tengah buat hal. And then waktu hari tu patutnya Shannon ni dia pergi check up untuk baby dia. Dia mengandung waktu tu Shannon ni. Dia mengandung 15 bulan pada waktu tu. Dia call, Shannon tak angkat-angkat. Dia pun buat laporan polis untuk check sama ada kawan dia ni, Shannon ni, ada tak di rumah. So polis pun pergilah ke rumah Shannon ni. Waktu tu rumah dia senyap, sunyi sepi, tak ada orang. Suami dia pun tak ada. Waktu tu kawan Shannon ni call lah suami Shannon ni, bagi tahu, ada nampak Shannon tak? Ni saya telah call polis untuk datang ke rumah untuk check, takut apa-apa berlaku. Lepas tu suami dia pun, saya kat luar, okey saya balik sekarang. Setibanya si Chris ni, suspek ni, ke rumah dia, dia nampaklah macam gugup, macam apa yang berlaku. Shannon tak balik lagi. Dia ada keluar pagi tadi tapi dia tak cakap pula ke mana. Dia katalah macam tu dekat polis. Lepas tu polis pun minta lah untuk geledah rumah lah, takut apa-apa berlaku kan. Lepas tu polis katalah, bolehlah saya record muka awak suami untuk merayu suruh Shannon ni pulang dengan anak-anak dia. Waktu tu anak-anak dia pun hilang sekali, bukan Shannon saja. So si Chris ni dengan muka tak malunya dia buatlah macam, saya lelaki kepada Shannon, saya merayu untuk Shannon dan anak-anak pulang ke pangkuan saya. Ada video tu dia cakap macam tu. Lepas tu polis adalah tanya, hari ni Shannon pergi ke mana je? Lepas tu dia kata, pagi tadi Shannon ada keluar tapi saya tak tahu kat mana. Lepas tu dia tanyalah, ada tak CCTV dekat area tu yang membolehkan nampak kawasan rumah Chris ni kan? Waktu tu lah jiran Chris ni ada CCTV yang menghala ke rumah dia orang. So polis pun pergilah ke rumah jiran Chris ni dan tunjuk CCTV tu. Tapi dalam CCTV tu hanya nampak Chris sahaja yang keluar pada awal pagi, tapi tak nampak pun kelibat Shannon ni keluar. Dekat situ polis mula macam syak sesuatu lah, yang mana Chris ni rasanya tak bercakap benar. So lepas hari tersebut, polis buatlah soal siasat dengan si Chris ni kan, nak tahu sama ada Chris ni dia punya kenyataan tu sync tak dengan apa yang CCTV tunjuk. Malangnya tak sync. Jadi disebabkan polis rasa ragu-ragu, dia orang buatlah macam test lie detector macam tu lah. Tapi end up result dia, Chris ni bercakap bohong. Dari situlah polis mula desak-desak si Chris ni untuk mengaku dan bercakap benar apa sebenarnya yang berlaku. Mulalah Chris tak mengaku lagi. Lalas dia panggil bapak dia untuk duduk bersama dia dalam bilik soal siasat tu. Waktu tu lah dia mengaku yang dia telah bunuh bini dia dan anak-anak dia. Lepas tu ayah dia tanyalah, kenapa awak bunuh? Lepas tu si Chris ni cakap, waktu tu malam tersebut Chris dengan Shannon ada berselisih faham lah waktu tu. Shannon pula tengah mengandung. Lepas tu dia fikir macam mana cara dia nak lepaskan perempuan ni.
End up dia telah membunuh isteri dia ni sendiri as dia punya tindakan spontan waktu bergaduh tu. Tapi waktu tu dia ingat anak-anak dia dah tidur. Rupanya waktu dia bunuh Shannon ni, anak-anak dia nampak. Disebabkan itulah dia juga membunuh anak-anak dia. Jadi dia balut bini dia guna selimut, letak dalam kereta dan bawa anak-anak dia sekali. Waktu tu dia bawa ke tempat kerja dia, iaitu di tangki minyak. Di situlah dia tanam bini dia ni dekat kawasan berdekatan tangki tu, dan dia bunuh satu persatu anak dia. Lepas tu bukan begitu sahaja. Dia ambil dua-dua anak dia tu, dia panjat tangki minyak tu, dia buka penutup tangki minyak tu dan dia letak anak dia tu dalam dua tangki minyak tersebut. Dan polis pun pergi ke tempat kat mana dia buang mayat tu dan memang menjumpai dua mayat kanak-kanak dalam tangki minyak tu, dan seorang bini dia tu ditanam berdekatan tangki minyak tu. Dan Chris sekarang tengah dihukum dalam penjara dan dia dapat elak daripada hukuman gantung lah sebab dia telah mengaku perbuatan dia tu.